Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aniza binti Siddiq dan hari ini saya akan menjelaskan tentang ketidakupayaan pelbagai. Ketidakupayaan pelbagai membawa maksud gabungan beberapa jenis ketidakupayaan yang membentuk kesengsaraan kepada individu yang mengalaminya. Individual Disability Education Act mendefinisikan ketidakupayaan pelbagai sebagai ketidakupayaan yang wujud pada seseorang individu seiring atau bersama. Okey, kita pergi kepada biodata responden. Nama responden adalah Habib Garma. Dilahirkan pada tahun 1988 di California, Amerika Syarikat dan merupakan graduan Harvard Law School. Jenis ketidakupayaan adalah ketidakupayaan pelbagai, iaitu mengalami masalah ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan pendengaran, buta dan pekak. Seterusnya, bagi proses pembelajaran responden, pendidikan khas memerlukan fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran di mana memerlukan strategi serta teknik pengajaran yang sesuai untuk disuratkan ke dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti di kelas biasa. Pendekatan kolaboratif merupakan inisiatif yang digunakan oleh guru responden semasa proses pembelajaran. Kolaboratif boleh ditarifkan sebagai berusaha bersama-sama untuk mencapai sesuatu matlamat yang sama. Menurut Wishcombe dan Nevin Adel Paulucci Larson de la Fasto de la Ocia 1999, iaitu kolaborasi menganjurkan pendekatan kepada kemahiran kerja pasukan iaitu persediaan dan pelaksanaan. Pendekatan kolaboratif boleh terbagi kepada dua. Yang pertama adalah latihan kemahiran kerja, yang kedua adalah aktiviti luar bilik darjah. Guru responden menggunakan pendekatan pembelajaran kolaboratif di mana beliau menggunakan bahasa isyarat dan braille serta melakukan banyak aktiviti di luar kelas seperti aktiviti lasak. Salam sejahtera, saya Melvis Kinawan. Saya akan membentangkan tentang bagaimanakah pelajar mengatasi kelemahan untuk proses pembelajarannya. Adakah menggunakan alat bantuan belajar? Bagi responden kami iaitu Habib Girma, dia menggunakan papan kekunci tanpa wayar yang dipanggil sebagai komputer BlairNote yang diciptakan oleh syarikat Humanware. Apabila seseorang ingin berkomunikasi dengan Habib Girma, mereka akan menaip di papan kekunci tersebut dan segala maklumat yang ingin disampaikan akan dibaca oleh Habib Girma pada komputer BlairNote-nya dengan menggunakan deria sentuhan pada jarinya. Seterusnya adalah Habib juga mempunyai seorang penterjemah yang akan membantunya untuk menaip papan kekunci apabila orang lain tengah bercakap. Penterjemahnya ini sangat membantu apabila Habib ingin memahami atau mendengar segala yang dibicarakan oleh orang sekeliling. Seterusnya adalah ini merupakan alat iaitu komputer BlairNote yang digunakan oleh Habib Girma. Seperti pelajar normal, murid berkeperluan khas juga mempunyai hak untuk memiliki pendidikan yang sempurna. Strategi penilaian yang berbeza diperlukan dalam mengajar murid berkeperluan khas bagi menentukan keberkesanan dalam proses pengajaran. Seperti individu yang mempunyai masalah penglihatan dan pendengaran seperti yang dialami oleh responden. Teknik yang digunakan oleh guru untuk mengajar beliau adalah dengan bermain sambil belajar, di mana ia dapat merangsang motivasi belajar yang berkesan. Alat sokongan seperti papan kekunci braille dan mesin braille yang digunakan oleh responden merupakan medium utama untuk guru mengajar responden. Seterusnya, kaedah pemudacaraan di mana guru berperanan sebagai fasilitator yang memberi bantuan sepenuhnya dengan menyediakan nota di dalam bentuk braille yang lengkap untuk responden belajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nuris Tukama binti Azmi dan saya akan membentangkan mengenai susun atur kelas responden. Yang pertama ialah bilangan pelajar dalam kelas adalah sedikit di mana hanya 8 ke 15 orang pelajar saja. Ini bagi memudahkan tugasan guru untuk memantau dan memberi tumpuan kepada pelajar. Yang kedua pula ialah susun atur meja dan kerusi, di mana meja dan kerusi akan disusun dalam keadaan berkumpulan iaitu 3 ke 4 orang. Ini bagi mewujudkan study buddy atau rakat inklusif. Dalam situasi ini, responden akan belajar bersama dengan 3 orang kawannya yang akan membantunya menterjemah apa yang diajar oleh pensyarah. Yang ketiga ialah saiz meja yang berbeza. Responden menggunakan saiz meja yang berbeza berbanding pelajar lain, di mana responden menggunakan saiz meja yang agak besar.
Yang ke-40, susunan tempat duduk. Setiap tempat duduk murid keperluan khas keupayaan pelbagai akan disusun mengikut jenis keupayaan pelbagainya yang tersendiri, di mana bagi kes responden, iaitu responden mengalami keupayaan pelbagai pendengaran dan penglihatan. Oleh itu, responden akan ditempatkan di tengah-tengah kelas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Zulzakri bin Nazri dan saya akan menceritakan tentang di bahagian saya iaitu dasar-dasar pendidikan inklusif yang berkaitan dengan responden iaitu Herman Gibbon, seorang pelajar yang mempunyai kecacatan pelbagai. Jika di peringkat antarabangsa, antara dasar-dasar yang berkait rapat dengan responden ini iaitu Herman Gibbon ialah Kenyataan Salamanca 1994. Kenyataan ini menyatakan kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai hak mendapat pendidikan yang sama rata dengan rakan-rakan mereka yang lain. Hal ini seiring dengan Herman Gibbon sendiri, walaupun dia kurang upaya, dia berhak mendapat pendidikan yang sama rata dengan orang lain, dan kenyataan Salamanca ini mengukuhkan kedudukan Herman Gibbon untuk mendapat pendidikan yang sama rata dengan orang lain. Dalam kenyataan ini, ia juga menyatakan semua kanak-kanak sama ada mempunyai keperluan khas ataupun tidak sepatutnya belajar di dalam kelas yang sama, iaitu Herman Gibbon sendiri akan diletakkan di dalam kelas yang sama dengan pelajar biasa yang lain. Dan sekaligus Herman Gibbon sendiri tidak akan mendapat diskriminasi guru dalam sesi pembelajarannya melibatkan murid berkeperluan khas. Hal ini dikatakan demikian kerana dasar ini sendiri menentang sikap diskriminasi guru aliran perdana terhadap murid yang berkeperluan khas. Dengan ini sekaligus kenyataan Salamanca ini dapat mengukuhkan kedudukan Herman Gibbon untuk mendapatkan pendidikan sama rata antara pelajar biasa yang lain. Sekarang saya ingin menerangkan tentang sokongan luar yang responden perolehi. Yang pertama ialah sokongan daripada Presiden US. Presiden US iaitu Barack Obama sangat berbangga dengan beliau kerana berjaya menamatkan pelajarannya di Harvard School Law, walaupun beliau ialah seseorang yang mempunyai ketidakupayaan pelbagai. Yang kedua ialah sokongan daripada pihak universiti. Dari zaman persekolahannya lagi, beliau ingin menjadi sebagai peguam. Dan disebabkan itu, beliau telah memohon Harvard School Law. Walaupun beliau mempunyai ketidakupayaan pelbagai, beliau masih mampu untuk menamatkan pelajarannya dengan jayanya. Yang ketiga ialah sokongan daripada tenaga pelajar. Kita semua sedia maklum bahawa jika seseorang mempunyai ketidakupayaan pelbagai, mereka sangat memerlukan bantuan, sama juga seperti Herman Gibbon. Tenaga pelajar beliau telah membantu beliau sehingga berjaya menamatkan pelajarannya dengan jayanya. Dan yang terakhir ialah instruktur peluncur air. Instruktur peluncur air telah mencari jalan supaya Herman Gibbon mampu untuk belajar meluncur air dengan berada di sebelahnya semasa meluncur air, dengan harapan Herman Gibbon mampu untuk meluncur air dengan sendiri. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan PDPC. Yang pertama adalah mengaplikasi alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar dapat memudahkan pelajar mengadaptasi pembelajaran dengan lebih mudah. Sebagai contoh, guru boleh membuat permainan seperti dadu dan sebagainya. Seterusnya, meletakkan pelajar sebagai tumpuan di kelas. Menurut abad ke-21, susunan pelajar MBK seharusnya berada di tengah kelas supaya guru dan pelajar lain dapat membantu dan memberi tumpuan kepada pelajar tersebut dalam pembelajaran dan pengajaran. Dan yang terakhir, guru mestilah melihat perkembangan pelajar setiap minggu. Sebagai contoh, guru perlu membawa pelajar belajar secara bersemuka setiap minggu agar pembelajaran yang telah diajar pada minggu itu dapat diadaptasi sepenuhnya oleh pelajar MBK ini.